Biasanya filem seram yang berdasarkan kisah benar, kemungkinan filem itu lebih bersifat fiksyen dan sangat menyeramkan berbanding dengan kejadian yang sebenar. Apa yang membuat Warner Brothers The Conjuring menonjol dari filem-filem paranormal yang lain adalah keunikannya sendiri. Ini adalah kisah benar The Conjuring. Roger dan Carolyn Perron berpindah ke Arnold Estate yang lama di Harrisville, Rhode Island bersama kelima-lima anak perempuan mereka, iaitu Andrea, Nancy, Christine, Cindy dan April pada bulan Januari 1971. Mereka berharap rumah yang memiliki 14 bilik dengan tanah seluas 200 ekar itu akan menjadi tempat yang bagus untuk membesarkan anak-anak mereka. Apabila penjual rumah itu menyerahkan kunci rumah kepada keluarga Perron, dia menasihati mereka, biarkan lampu menyala. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh penjual rumah itu. Andrea Perron yang berusia 12 tahun pada masa itu ingat bahawa ayahnya memberi sebuah kotak besar untuk diletakkan di dapur. Ketika itu dia berjalan ke ruang tempat makan. Dia nampak seorang lelaki yang berpakaian aneh. Di dapur, Andrea bertanya kepada ibunya, siapakah lelaki itu? Ibunya menjawab tiada sesiapa pun di sana. Kemudian adik perempuannya membagi tahu bahawa lelaki itu telah lenyap. Anjing dan kucing keluarga Perron langsung tidak percaya rumah baru mereka, dan tidak lama kemudian anjing peliharaan mereka mati. Kucing mereka pula meninggalkan rumah itu buat selama-lamanya. Pada mulanya keluarga Perron mengalami benda-benda aneh yang biasa sahaja, seperti penyapu hilang, dengar bunyi gores yang pelik. Tetapi tidak lama kemudian keadaan itu bertambah buruk. Burung akan terbang dan langgah tingkat rumah dan jam akan berhenti secara konsisten pada pukul 3.07 pagi. Telefon rumah selalu diganti kerana pecah. Ia seperti ada orang baling telefon itu pada dinding. Lampu biru dilihat mengelilingi rumah. Cindy Perron, iaitu anak keempat, selalu nampak pintu peti sejuk terbuka dan ditutup berulang kali, dan barang-barang dari peti sejuk dilemparkan hampir setiap malam. Dia juga mendengar suara yang membagi tahunya bahawa terdapat 7 askar terkubur di dinding rumah. Mesin cuci pinggan akan buka sendiri dan tandas pula akan flash sendiri. Keluarga Perron akan mendengar bunyi seperti ada benda dibaling pada tingkap kaca, tetapi tiada kaca yang pecah. Tiba-tiba seluruh rumah akan berbau bangkai dan katil akan seperti diangkat oleh sesuatu pada setiap hari dalam pukul 5.15 pagi. Nancy pula dengar suara yang memanggilnya ke bilik bawah tanah. Kelima-lima anak perempuan Perron sentiasa bersama-sama di dalam rumah itu kerana terlalu takut. Pada mulanya ayah mereka itu Roger Perron menafikan terdapat kejadian paranormal di rumah itu. Tetapi isterinya Carolyn Perron diganggu dengan teruk. Dia dihantui dengan cubitan dan tamparan. Ada yang mendakwa bahawa dia akan rasa sakit di mana ia seperti dicucuk oleh jarum jahit. Keluarga itu percaya ibu mereka diseksa oleh salah satu roh yang berkeliaran di rumah itu. Mereka percaya ia adalah Pak Shibah. Carolyn Perron mula mencari tentang sejarah Arnold Estate lama dan mendapati terdapat beberapa kematian di kediaman itu. Pada mulanya tanah itu diserahkan kepada keluarga Richardson oleh John Smith, iaitu salah seorang penjajah Virginia. Tanah itu kemudian dijual kepada beberapa keluarga lain di kawasan itu, termasuk keluarga Arnold, di mana tanah itu dinamakan sebagai Arnold Estate. Malangnya isteri kepada John Arnold telah menggantung diri di gudang pada usia 93 tahun. Ada juga kemungkinan ramai lagi wanita dari keluarga itu membunuh diri dengan menggantung di rumah tersebut. Dipercayai juga di kedai tukang besi yang terletak di tanah itu terdapat 2 lelaki yang telah membeku hingga mati. Selain itu terdapat juga kabar tentang seorang wanita yang bernama Bathsheba. Bathsheba dituduh membunuh bayi yang berada dalam jagaannya. Bayi itu ditemui mati dengan jarum yang tertanam di pangkal tengkorannya. Ini telah menyebabkan bayi itu meninggal dunia akibat sawan. Bathsheba kemudian dibebaskan, tetapi dia telah dihalau jauh oleh masyarakat. Dia dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan amalan syaitan. Keluarga Perron mula nampak perubahan terhadap kelakuan Carolyn. Dia mula memakai pakaian seolah-olah seperti dia berasal dari zaman lain, dan dia juga menggunakan bahasa kuno. Pada mulanya keluarga Perron menganggap ia hanyalah kerana minat Carolyn terhadap sejarah. Apabila keluarga Perron mula risau tentang perubahan Carolyn yang semakin drastik, Ed dan Lorraine Warren muncul di depan pintu rumah mereka. The Warren adalah penyiasat paranormal. Ed adalah seorang ahli demonologi pakar, manakala Lorraine adalah seorang medium.
Mereka telah bertemu pada usia 16 tahun dan berkahwin pada tahun 1945. Pasangan itu mula melawat rumah-rumah yang berhantu selepas Ed meninggalkan sekolah seni selepas Perang Dunia Kedua. Sementara itu, mereka juga ke New England untuk menjual lukisan Ed kepada pelancong. Ed mula curious tentang tempat-tempat yang dikatakan berhantu. Jadi dia akan pergi ke rumah yang berhantu itu dan melukis rumah tersebut dari luar. Lorraine kemudian akan menghampiri rumah itu dan menunjukkan lukisan rumah tersebut kepada pemilik rumah. Lalu pasangan Warrens akan mendapat jemputan ke rumah yang berhantu itu. Mereka akan berbual dengan keluarga tersebut mengenai pengalaman mereka di rumah itu. Pada tahun 1952, pasangan Warrens telah tubuh Persatuan Penyelidikan Psikik New England atau NESPR, di mana mereka menggunakannya untuk menyiasat kejadian yang dilaporkan dan membantu mereka yang dihantui. Pasangan Warrens mulakan siasatan mereka di Arnold Estate yang lama pada malam sebelum Halloween pada tahun 1973. Semasa berbual dengan keluarga Perron, Andrea Perron membagi tahu bahawa tiada seorang pun dari keluarga itu yang menghubungi pasangan Warrens. Mereka dapat tahu mengenai keluarga Perron adalah kerana ada orang yang berpura-pura menjadi Carolyn Perron telah menghubungi seorang pemuda dan pasukan penyiasatan paranormalnya dari Rhode Island team. Setelah 1.5 tahun menyiasat Arnold Estate lama dan keluarga Perron, pasangan Warrens membuat kesimpulan bahawa mereka perlu berhubung dengan Roe yang bersama Carolyn. Menurut Andrea, anak sulung pasangan Perron, situasi semasa mereka cuba berkomunikasi dengan Roe itu adalah lebih mengerikan berbanding dengan filem The Conjuring. Dalam filem mereka tunjuk kejadian itu berlaku di bilik bawah tanah, tetapi sebenarnya ia berlaku di ruang makan. Pasangan Warrens telah membawa seorang padri dan medium untuk menolong mereka. Terdapat juga kru teknikal yang memfilemkan kejadian itu. Mereka dengan tidak sengaja telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup. Medium mula memanggil Roe dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang Carolyn. Carolyn telah dirasuk. Carolyn mula bercakap dengan bahasa yang tiada seorang pun faham. Dia terapung dengan kerusi yang diduduki dan melengkung tubuhnya menjadi bola. Selepas itu, ia melemparkan Carolyn ke ruang tamu yang berada lebih kurang 20 kaki dari ruang makan dalam beberapa saat sahaja. Roger Perron cuba berlari ke sisi isterinya tetapi dihalang oleh Ed Warren. Ini telah membuat Roger Perron marah, kemudian dia membagi tahu pasangan Warrens untuk mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan Arnold Estate. Roger Perron tidak ingin melanjutkan siasatan Warrens akibat trauma yang dialami oleh seluruh keluarga. Selepas kejadian itu, keluarga Perron tidak mengalami sebarang gangguan untuk beberapa bulan. Tetapi selepas itu, Ibu Andrea mula berubah. Malangnya keluarga Perron terpaksa tinggal di rumah itu akibat masalah kewangan. Mereka akhirnya berpindah pada tahun 1980 ke sebuah ladang yang baru dibina di Georgia. Tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dengan apa yang telah berlaku di Arnold Estate. Akibatnya, Carolyn Perron dan Roger Perron bercerai. Kelima-lima anak mereka hidup dengan Carolyn dan tidak berhubung dengan ayah mereka lagi. Andrea mendedahkan bahawa pasangan Warrens mengisytiharkan bahawa penyiasatan terhadap Arnold Estate lama yang berhantu itu adalah satu penyiasatan yang paling menarik, paling mengganggu, paling mengerikan dan paling penting yang pernah mereka lakukan.